পশু পাখি সাগর নদী Beten to Allah تأدرون Beten prete yedim kerkoim Allahu 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 Allah Allahu 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 Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو Allahu 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 Allah Allahu 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan peluang dan ruang untuk sama-sama berada dalam keadaan kesihatan, berada dalam keadaan keimanan. Dan Alhamdulillah hari ini sama-sama kita akan berkongsi serba sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim AS dalam rangka untuk kita bertemu dengan bulan Zulhijjah yang tidak lama lagi. Dan mudah-mudahan perkongsian saya ini di dalam Facebook Masjid Istiqamah ini memberikan satu panduan, memberikan kita satu penjelasan, memberikan kita satu objektif kenapa diperlukan kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban dengan sebaik yang mungkin. Dan mudah-mudahan ia ini memberikan suatu ketenangan dan memberikan satu ibadah yang ingin kita laksanakan ini sebaik yang mungkin. Baiklah, sama-sama kita mulakan. Mungkin walaupun kita hanya sekadar bertatap muka di lelaman Facebook ini, sama-samalah kita mulakan dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kalinya memberikan kita kesihatan, menjauhkan kita daripada segala sekita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita rezeki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kita dengan pahala untuk kita lebih bergiat untuk beramal soleh. Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan yang dihormati, perempuan yang menonton live di Facebook Istiqamah. Dan seperti mana sedia maklum, dan insyaAllah kita akan berkongsi tentang kisah dakwah dan ujian Nabi Ibrahim AS pada kali ini. Dan kalau minggu lepas saya ditemani oleh Ustaz Farhan menjadi ketua tu seolah-olah menjadi moderator dan sebagainya. Dan insyaAllah hari ini mungkin saya berkeseorangan untuk kita sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita melihat apakah yang perlu kita ambil pengajaran. Sebab pada minggu yang lalu telah saya katakan bahawasanya bila mana kita melihat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Ibrahim AS, dalam kisah Nabi Musa AS,
dalam kisah Nabi Isa alaihissalam, dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, perlu kita mengambil ibrah, perlu kita mengambil suatu pengajaran, perlu kita mengambil apa sebenarnya yang nak disampaikan, walaupun itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi apa yang perlu kita bawa, apa yang perlu kita tekankan dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, insyaAllah hari ini pada siri yang kedua, kita akan membincangkan. Kalau tempoh lalu, pada minggu yang lalu, kita telah membincangkan pada persoalan tentang sedikit daripada biografi ataupun biodata tentang Nabi Ibrahim AS. Kita kenal keturunan beliau, kita tahu di mana kelahiran beliau, apakah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, dan apakah antara sifat dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim AS. Dengan itu kita sama-sama untuk melihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap fasa, pada setiap perjalanan umat manusia di atas muka bumi ini, seperti mana yang telah saya perkongsikan pada minggu yang lalu, Imam Suyuti rahimahullah taala menyatakan bahawasanya daripada Nabi Adam alaihissalam nak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil fatrah, mengambil masa yang begitu panjang. Ada yang memakan masa hampir 1000 tahun untuk bisa datangkan seorang rasul dan juga seorang nabi. Ada yang memakan masa 700 tahun, ada yang memakan masa sehingga 3000 tahun untuk sampai. Namun begitu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa sekiranya kalau katalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, seperti mana saya selalu menggalakkan bagi mereka yang menonton ataupun melihat rakaman ini setelah esok lusa ataupun sekarang ini, bolehlah sama-sama kita melihat ataupun kita merenung serba sedikit apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua, pada ayat yang ke-257. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang bermaksud, yang menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-257, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya, daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apa yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan para pendengar yang menonton live ini, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Saya nak menekankan kepada persoalan ataupun perkataan zulumat, di mana perkataan zulumat itu adalah plural, menyatakan banyak, ataupun kita boleh nyatakan jamak ataupun berdua dan sebagainya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan pula dengan perkataan az-zulumat, iaitu plural, manakala an-nur itu tunggal, satu je, singular. Dia tidak menjadi dua dan tiga dan sebagainya. Dia tidak menjadi musanna, dia tidak menjadi jamak, tetapi dia satu je. Zulumat itu adalah dua, dan kemudian an-nur itu satu. Di dalam perbahasan ulama tafsir menyatakan bahawasanya dalam ayat ini menggambarkan, memberikan kepada kita satu gambaran bahawasanya ramainya di kalangan umat terdahulu itu berada dalam keadaan kegelapan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah datangkan seorang Nabi, Allah datangkan seorang Rasul yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya adalah untuk membawa manusia-manusia yang daripada kegelapan menuju ke arah cahaya. Dan ini merupakan suatu perkara yang perlu kita perhatikan. Dan kenapa Nabi Ibrahim AS, walaupun Nabi Ibrahim AS dipilih ke dalam suatu golongan ataupun di dalam satu kaum yang di mana mereka ini menyembah berhala. Dan nanti saya akan bawakan cerita bagaimana dialog Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya yang bernama Azar, ataupun dalam sebahagian kitab yang menyatakan bahawasanya ayah Nabi Ibrahim itu bernama Tarikh. Tetapi apa yang saya ingin bawakan kepada tuan-tuan, pada permulaannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa ayat secara literal, secara
Maknanya maksud saya itu ada nama Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut. Dan dalam ayat tersebut, pada bahagian akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Perkataan khalila di situ pada suratul Nisa pada ayat yang ke-125. Kalau tadi suratul Baqarah yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melindung, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara orang yang beriman daripada kesyirikan, daripada kegelapan kekafiran, keluar menuju cahaya, adanya iman, adanya agama. Namun dalam ayat ini, ketika mana kita membahaskan tentang kenapa Nabi Ibrahim AS diangkat sebagai seorang khalil, sebagai seorang utusan dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu yang lalu telah saya nyatakan bahawasanya ada ayat yang membincangkan tentang 5 ulul azmi. Antaranya Nabi Nuh, antaranya Nabi Musa dan kemudian Nabi Ibrahim AS. Dan di situ disebutkan nama-nama mereka. Namun begitu hari ini kita akan lebih melihat, lebih spesifik tentang satu yang akan kita bincangkan adalah tentang Nabi Ibrahim AS menjadi utusan, menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan melihat tentang dialog Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya Azar ataupun tarikh. Dan kemudian yang ketiga kita akan membincangkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api dan apakah antara doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS ketika mana peristiwa itu berlaku dan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan mudah-mudahan itu merupakan antara permintaan kita juga bersama untuk kita sama-sama dalam konteks kehidupan hari ini, kita merasakan walaupun Nabi Ibrahim itu jauh, tetapi dianya dekat di dalam diri kita, dianya memberikan kita satu pengajaran yang begitu besar ketika mana kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin hampir sama seperti mana Nabi Ibrahim AS. Seperti mana saya minta kepada tuan-tuan untuk membuka ke dalam Al-Quran. Sekali lagi kita melihat kepada suratul Nisa, surah yang keempat, pada ayat yang ke-125. Kenapa saya minta kepada tuan-tuan? Supaya kita melihat di dalam sejarah, bila mana nak dibukukan sejarah ini adalah suatu perkara yang rumit. Kerana daripada zaman Nabi Adam AS sampai ke Nabi Ibrahim, tidak pernah ada mereka yang menulis. Namun ketika mana Nabi SAW mendapat wahyu daripada Jibril AS, segala penceritaan daripada Nabi Adam sampai ke Ibrahim, sampai ke Nuh, sampai ke Lut AS, semuanya ada termaktub di dalam Al-Quran. Jadi untuk kita mempelajari sirah, untuk kita mempelajari kata orang tu para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW, antara yang paling terbaik adalah untuk melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Sebab tu saya menyatakan untuk kita sama-sama membuka dalam suratul Nisa, surah yang keempat pada ayat yang ke-125. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang ikhlas, menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dari Allah, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Tuan-tuan, ada beberapa ayat yang perlu saya mengajak kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama perhatikan. Maksud saya ketika mana kita menyatakan untuk kita sama-sama memerhatikan ayat-ayat Allah, saya mengajak kepada tuan-tuan untuk melihat kepada perkataan wattakhadha ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan kemudian dalam ayat yang sama, saya minta kepada tuan-tuan dan perempuan yang melihat video ini untuk sama-sama melihat kepada dalam ayat yang sama pada bahagian hujung. Wattakhadhu lillahi Ibrahim khalila. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran, memberikan suatu objektif, memberikan suatu penekanan di dalam surah ini, di dalam ayat ini, bagaimana sebagai seorang manusia Allah bertanya, "Wa man ahsana dinan?" Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Kemudian Allah menyatakan, daripada orang yang ikhlas,
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan kemudian Allah menyatakan, وَاتَّخَذَ Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Pada minggu yang lalu, pada minggu pertama saya menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan minta kepada Nabi Ibrahim menyerah ataupun tunduk dan patuh. Dan kemudian Ibrahim menyatakan qala aslamtu. Dalam ayat ini sekali lagi Allah memberikan penegasan. Allah memberikan tegas menjelaskan dengan cukup clear kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai yang menjadi kesayangan beliau. Kenapa Nabi Ibrahim dipilih? Adalah kerana dua sikap ataupun dua sifat yang ada di dalam diri Ibrahim alaihissalam. Yang pertama itu apa? Mimman aslama wajhahu lillah. Orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan yang kedua, wahwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan. Maknanya dia serahkan diri dia kepada Allah melalui tunduk dan patuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga mengerjakan amal kebajikan. Jadi tuan-tuan, untuk kita mengambil serba sedikit daripada ayat ini sebagai suatu pengajaran dalam kehidupan kita seharian kita, hendaklah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam segi ibadat kepada Allah. Saya melakukan ibadah korban bukan kerana desakan daripada keluarga, semua ahli keluarga saya lakukan korban, maka saya pun buat korban. Tidak tuan-tuan. Tetapi kita melakukan ibadah korban adalah kerana disebabkan kerana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, sifat yang kedua yang Allah nyatakan kepada kita melalui sifat Ibrahim adalah, dan dia mengerjakan amal saleh, wa huwa muhsinun. Kalaulah para anbiya dia senantiasa melakukan amal kebajikan, apatah lagi kita sebagai manusia, apakah amalan yang kita nak bawa ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin ustaz, saya ni nak menjadi orang yang muhsin, nak menjadi orang yang mengajak kata orang tu mengerjakan kebaikan, tetapi saya tidak ada harta. Sebab kebiasaannya dalam masyarakat kita selalu melihat bahawasanya bila mana nak melakukan amal kebaikan, bila mana nak melakukan amal kebajikan, kita akan melihat pada sudut harta. Maknanya ada duit, kita bersedekah. Ada kata orang tu hanya sekadar melihat itu. Sebenarnya ketika mana kita nak menyalurkan kebaikan, kita nak melakukan amal soleh, perkara tersebut harus dilihat bahawasanya sekiranya kita mungkin kekurangan harta, tetapi kita mempunyai tubuh badan, kita ada fizikal kita mungkin nak bergotong royong, kita nak meletakkan sukarelawan kita di masjid untuk membantu masjid Istiqamah. Itu merupakan satu amal kebajikan tuan-tuan. Dan kemudian mungkin kita dah terlibat dengan kerja sukarelawan, volunteerism kita dengan masjid Istiqamah. Mungkin kita ada ilmu yang boleh kita memanfaatkan di masjid. Sebagai contoh, kalau katalah kita seorang electrician, ada masalah benda perkara-perkara yang mudah yang boleh kita bantu, kita hulurkan tangan kita untuk membantu, untuk meraihkan masjid Istiqamah dengan ilmu yang kita ada, dengan kemanfaatan yang kita ada, itu sebagai satu amal kebajikan. Itu merupakan antara perkara yang perlu dilaksanakan ataupun kita lakukan. Dan kemudian janganlah ketika mana kita melakukan amal soleh, kita nak menjadi orang yang muhsin, kita menyatakan, saya kalau charge orang dekat luar, bahawasanya 1 jam sekian, maka kita pun charge masjid. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak beramal soleh dan menyatakan bahawasanya saya nak menjadikan masjid ini sebagai satu tempat untuk saya salurkan tenaga saya, kepakaran saya, maka lakukanlah ianya dengan sebaik yang mungkin tanpa ada meletakkan sembarang pembayaran, benar-benar sebagai manusia yang aslim wajhahu lillah, iaitu orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ikhlasnya. Jadi antara sebab itu merupakan antara yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih sebagai khalil. Dan malahan ketika mana Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid di dalam tafsir beliau, tafsir mukhtasar, beliau menyatakan bahawasanya perkataan sifat ataupun perkataan khalil itu merupakan suatu darjat yang paling tinggi dari cinta dan pilihan. Nak memberikan gambaran tuan-tuan, bahawasanya perkataan yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan
wattakhazallahu Ibrahim khalila, itu merupakan satu perkataan yang di mana darjatnya paling tinggi dan ianya adalah cinta dan pilihan yang Allah pilih. Maknanya bukan hanya sekadar suatu cinta biasa. Maknanya perkataan Khalil itu kalau katalah diterjemahkan kepada kita, ianya adalah darjat paling tinggi dalam kecintaan. Tetapi cinta kita, cinta manusia sesama manusia, tidak akan sama seperti mana Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat kecintaannya itu dengan darjat yang begitu tinggi. Itu merupakan suatu perkara yang perlu kita lihat. Bahawasanya pengorbanan Nabi Ibrahim, kalau katalah minggu lepas, saya nyatakan kepada dalam perkongsian ilmu pada minggu lepas, bahawasanya Nabi Ibrahim ni sikap dia, sifat dia adalah antara bijaksana yang ada. Dia memikirkan bagaimana nak berdakwah, bagaimana daripada kecil tidak menyembah berhala, dan kemudian dia masih menghormati ayahnya. Cuba pandai sampai pada satu masa dia menentang ayahnya secara terang-terangan. Cuma nak menyatakan ketika mana Nabi Ibrahim telah pun menjadi seorang Nabi, dia berfikir secara mendalam bagaimana nak mengajak orang-orang. Pada waktu itu adalah di suatu tempat daerah yang namanya Haran. Jadi di Haran di Iraq ini dikatakan bahawasanya golongan di situ menyembah, dia menyembah berhala satu, dan kemudian mereka ini antara mereka ialah menyembah bintang dan juga bulan dan matahari dan sebagainya. Maknanya segala alam itu adalah Tuhan bagi mereka, dan Nabi Ibrahim duduk seketika memikirkan bagaimana untuk kata orang tu mengambil hati golongan ini untuk sama-sama untuk mereka ini menyembah. Itu satu. Dan mungkin bagi mereka yang menonton ataupun terlepas boleh melihat kepada sesi yang lepas. Kerana dalam masa yang sama, kebijaksanaan Nabi Ibrahim AS, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam Al-Quran juga, Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana berikan aku satu keyakinan, berikan aku ketambahan iman untuk aku buktikan kepada orang-orang ini bahawasanya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, Allah kisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim diminta untuk ambil burung dan kemudian dipotong, dicari dan sebagainya, diletakkan di suatu bukit. Dan kemudian dipisah-pisahkan. Maknanya dah mati, kemudian dipotong-potong dan sebagainya, diletakkan. Dan kemudian kebijaksanaan kerana Nabi Ibrahim bila mana dia nak berdakwah, dia bukan hanya sekadar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk berdakwah, tetapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan aku, buktikan aku bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan mematikan itu dalam keadaan aku sendiri. Bila mana melihat aku dapat tambah iman, sebelum aku bagi tahu orang lain, sebelum aku kata orang tu mengajak kaum aku ni tambah iman dulu tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk mengambil burung dan sebagainya, dipotong dan sebagainya, dan kemudian bila mana dah dipisahkan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan semula. Allah gabungkan semula burung-burung tadi, dan kemudian dapat dilihat dengan mata Nabi Ibrahim AS sebagai suatu nak tambah iman dia. Jadi kita tuan-tuan, kalaulah Nabi Ibrahim AS dia mendapat satu perkataan Khalil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu perkara yang perlu kita usahakan. Kerana seperti mana sedia kala semua maklum, bahawasanya kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak memerlukan kita. Perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sedemikian rupa. Nabi Ibrahim minta kepada Allah pada peristiwa burung tadi untuk ditambahkan keimanannya. Kita harus tanya bahawasanya pada diri kita, apakah iman kita? Bagaimana untuk kita tambahkan keimanan kita? Antara jalan yang ada, kalau Nabi Ibrahim itu benar-benar ikhlas cintakan Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga harus menyatakan bahawasanya kita harus mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadahnya kita, melalui ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita jaga segala amal soleh. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS menjadi orang yang paling dicintai, dan antara sifat yang senantiasa diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malahan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekadar memberikan gelaran Al-Khalil kepada Nabi Ibrahim AS, dan malahan dalam surah Hud pada ayat yang ke-75 Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, apa Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan?
inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Allah menyatakan sesungguhnya Ibrahim itu benar seorang yang penyantun lagi penghiba, iaitu penyayang, dan suka kembali kepada Allah, iaitu bertaubat. Jadi Nabi Ibrahim, Allah gambarkan dalam surah Hud pada ayat yang ke-75, Ibrahim itu adalah orang yang benar-benar penyantun, maknanya pelembut, dan kemudian penyayang, dan kemudian dia adalah orang yang suka bertaubat. Jadi kalau katalah tuan-tuan, kita nak jadi manusia yang penyantun, yang sopan santun, yang ada akhlaknya, yang adabnya tinggi, dan kemudian yang kedua adalah orang yang penyayang. Penyayang kepada sesama manusia, tidak kira apa bangsa, tidak kira apa agama, dan kemudian penyayang juga kepada binatang-binatang yang ada. Sekiranya binatang itu adalah suatu perkara yang mendatangkan bahaya, maka boleh saja dibunuh, tidak menjadikan masalah. Janganlah hanya kerana kita merasakan sayangnya pada diri kita, lipan ada kat depan kita, kalau jengking ada kat depan kita, kita kata kita tak boleh nak bunuh. Tak boleh tuan-tuan. Seandainya binatang itu mendatangkan bahaya, maka dipersilakan. Tetapi kalau kucing itu kita fikir-fikirkanlah. Kan? Kalau sekiranya ada jalan laluan lain, maka jalan lainlah. Jadi Allah SWT gambarkan dalam surah Hud pada ayat yang ke-75, lahalimun awwahum munib, iaitu orang yang penyantun, orang yang penyayang, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim pada ayat yang ke-41. Apa Allah sebut? Apa Allah nyatakan? Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Maknanya membenarkan, membawa kepada kebenaran dan sebagainya. Jadi kalau katalah kita gabungkan, kita berfikirkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi Ibrahim ini sebagai orang yang paling dicintai, paling disayangi, dan antara sifat-sifatnya adalah seperti mana yang telah saya nyatakan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian memperbanyakkan amal soleh beliau, dan kemudian seperti mana dalam dua ayat yang tadi dinyatakan bahawasanya Nabi Ibrahim ini adalah penyantun, Nabi Ibrahim ini adalah penyayang, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang senantiasa bertaubat, dan kemudian yang terakhir sekali adalah kebenaran. Kalaulah difikirkan, apakah antara perkara yang kita nak, Ustaz, terlalu banyak sangat, seperti mana kisah Ibrahim yang Ustaz kongsikan, kita nak bawa macam mana? Tuan-tuan, ketika mana melihat bahawasanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Ibrahim AS sebagai orang yang paling penyayang, kita nak menjadi paling penyayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah, tuan. Mudah kenapa saya katakan? Kita merujuk balik kepada surah Wal Asri, surah Al-Asr, surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Kenapa saya katakan? Adalah kerana surah Wal Asri ini di dalam beberapa kitab, terutamanya Syekh Amrul Khalid dalam Khawatir Quraniyah, beliau menyatakan bahawasanya surah ini adalah satu surah untuk membangun peradaban manusia. Kita ni tuan-tuan adalah manusia, hamba Allah yang kosong, yang tidak ada apa-apa, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Nabi Ibrahim AS yang lahir dalam keadaan keteguhan imannya, menentang ayahnya, menentang Raja Namrud, untuk tidak beriman dengan mereka, untuk tidak menyembah Raja Namrud, dan juga tidak menyembah berhala. Tidak pernah sekali pun dikatakan dalam sejarah bahawasanya Nabi Ibrahim AS menyembah berhala. Dengan itu kita sebagai manusia biasa, kita perlukan sesuatu perkara yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Nabi Ibrahim itu kita katakan bahawasanya Nabi Ibrahim ini telah dipilih, Nabi Ibrahim ini telah dilantik oleh Allah, sebab itu dia mendapat segala-galanya dengan mudah. Tidak, tuan-tuan. Ianya adalah suatu pengorbanan yang begitu besar, dan kita juga harus melihat bahawasanya Al-Quran ini, bila mana kita katakan Al-Quran ini adalah jalan kehidupan kita, maka kita harus melihat dalam surah Wal Asri, surah yang begitu pendek, tetapi memberikan begitu kesan yang begitu besar kepada kita. Seandainya kita melihat, baik, tuan-tuan, ketika mana kita membaca pada ayat yang pertama, pada ayat yang kedua, Wal Asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, ada sebahagian terjemahan meletakkan demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian.
Tuan-tuan, ada sebahagiannya merujukkan kepada bagaimana sikap golongan kaum kafir Quraisy. Kenapa diletakkan di waktu asar, pada waktu asar, iaitu pada waktu petang. Kenapa ianya diberikan rupa bentuk sedemikian? Adalah kerana melihat kepada peristiwa ataupun golongan kaum kafir Quraisy ketika pada waktu petang mereka berkumpul, mereka kata orang tu minum teh, minum kopi dan sebagainya, ataupun mereka duduk di veranda. Itu adalah antara sikap mereka bahawasanya mereka ni berkumpul di waktu petang, minum dan sebagainya. Mereka seperti mana yang dinyatakan dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mereka melakukan benda-benda yang merugikan diri mereka. Apa dia tuan-tuan? Mereka telah melakukan suatu perkara, iaitu mengata perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan buruk, baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada para sahabat yang lain. Baik tuan-tuan, ketika mana kita tak nak jadi manusia yang buruk ataupun kita tak nak jadi manusia yang merugikan, maka apa yang perlu kita laksanakan? Allah Subhanahu wa taala memberikan. Syekh Amrul Khalid menyatakan bahawasanya surah Wal Asri ini sebagai suatu surah yang memberikan manusia untuk mengajak manusia untuk beradab, untuk mengajak manusia untuk membina tamadun. Nabi Ibrahim mempunyai ciri-ciri yang ada di dalam surah Wal Asri itu untuk kita ambil sebagai suatu pengajaran. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita tak nak orang yang tak rugi, orang yang tak membuang masa, orang yang tidak mendatangkan faedah. Ini ada golongan. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala nyatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, ketika mana kita merasakan bahawasanya alhamdulillah, saya ini lahir dalam keadaan Islam, saya beriman dengan Allah, saya yakin rukun iman itu 6, rukun Islam itu 5, saya salat, saya puasa, saya bayar zakat, saya pergi haji, alhamdulillah. Tetapi terkadang keimanan itu perlu dikukuhkan. Jadi tak nak merugikan waktu yang ada, kita melaksanakanlah beriman dengan sebenar-benar keimanan. Seandainya kita tak pasti adakah iman kita benar ataupun mungkin ada kekurangan dalam keimanan kita, maka berbaliklah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu iqra, bacalah. Mana tuntutlah ilmu. Illal ladzina amanu, nak jadi orang yang beriman ni nak kena belajar tuan-tuan. Dia tak boleh hanya sekadar duduk baca Quran, tak, hanya sekadar solat, tak, tetapi belajarlah supaya kita mengukuhkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua ataupun ciri yang kedua yang boleh kita laksanakan, mungkin kalau dalam surah Ibrahim yang telah saya ceritakan tadi, sebagainya dalam suratul Baqarah, sebagainya dalam suratul An-Nisa, sebagainya dalam surah Hud dan juga ada dalam surah Maryam. Tetapi dalam surah Wal Asri ini adalah surah yang paling ringkas yang kita boleh ingat. Dan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu amal soleh. Tuan-tuan, nampak tak Nabi Ibrahim melakukan amal soleh? Dalam surah Wal Asri pun Allah perintahkan wa amilus solihat, dan buatlah amal-amal soleh. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan seandainya tidak ada surah lain kecuali satu surah sahaja, maka surah Wal Asri ini cukup untuk memberikan kepada manusia. Maknanya dalam Al-Quran kita ada 114 surah, kita ada 30 juzuk. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan seandainya ada satu surah saja yang paling melengkapi, paling mencukupi adalah surah Wal Asri untuk diberikan kepada hambanya. Kerana apa? Kerana dalam ayat itu, dalam surah itu diperintahkan kepada kita untuk beriman, diperintahkan kepada kita untuk beramal soleh. Dan kemudian yang ketiga dan keempat tuan-tuan, ataupun kita boleh letakkan sebagai yang ketiga, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi tuan-tuan, kebenaran itu adalah suatu benda yang hak. Kebenaran itu adalah nur. Kebenaran itu adalah suatu perkara yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana kita nakkan kebenaran, sebab itulah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ianya adalah bergandingan. Untuk menjadi orang yang hak perlukan sabar, dan sabar itu memerlukan suatu perkara yang benar. Jadi tuan-tuan, jadilah kita manusia yang beriman, jadilah kita manusia yang beramal soleh, dan yang ketiga, kita melakukan kebenaran dalam keadaan yang benar-benar untuk mendidik diri kita kepada perkara yang sabar. Jadi tuan-tuan,
Kalau katalah kita perhatikan daripada tadi bahawasanya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bercakap tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup di dalam aturan kekuasaan Raja Namrud. Di dalam Kisah Al-Anbiya dinyatakan bahawasanya Raja Namrud memerintah selama 400 tahun, tuan-tuan. Dalam 400 tahun itu ada kebongkakan yang berlaku. Sehingga kan Raja Namrud merasakan bahawasanya dialah Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain yang lebih hebat, dialah Tuhan. Nabi Ibrahim menyatakan bahawasanya aku menyembah Tuhan yang hidup dan mematikan. Beliau menyatakan bahawasanya aku juga boleh hidup dan mematikan. Memerintahkan pengawalnya untuk ambil dua orang banduan yang telah diperintahkan orang penjara sampai mati, dikeluarkan, dan kemudian satu dibunuh dan satu dihidupkan. Itu bukan menghidupkan dan mematikan, tuan-tuan, tetapi itu adalah satu perbuatan yang membunuh. Tetapi dalam keadaan Nabi Ibrahim nak bertemu dengan Raja Namrud yang sombong 400 tahun berkuasa. Antara cabaran, salah satu cabaran yang begitu besar adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah beliau. Ada yang meletakkan nama ayah Nabi Ibrahim sebagai Azar. Ada yang meletakkan bahawasanya Ibrahim bin Tarikh. Bergantung kepada beberapa kitab yang mempunyai perbezaan. Namun seperti mana nama umum adalah yang dimaklumi oleh masyarakat luar adalah Azar. Jadi kita ambil Azar untuk memudahkan. Siapakah Azar sebenarnya? Siapakah ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Di dalam pada ketika mana Nabi Ibrahim membesar sebagai seorang anak, ayah beliau ini adalah antara orang yang mempunyai ranking yang begitu tinggi, yang dikatakan di dalam sejarah bahawasanya antara tukang buat berhala yang begitu halus, begitu cantik, begitu indah. Maknanya ayah dia ni, Allah lantik Nabi Ibrahim sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, tetapi Azar, ayah dia itu merupakan orang yang buat berhala, antara yang paling terbaik yang ada pada zaman itu. Jadi dia yang buat, dia yang menyembah dan sebagainya. Dan kemudian adalah suatu perkara yang kalau dipikirkan secara logik akal, tuan-tuan, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bersyukur sebenar-benar. Ketika mana kita lahir dalam keadaan Islam, kita ibaratnya bahasa lainnya, kita berada dalam keadaan Islam itu adalah keturunan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan beliau hidup, tidak menyembah berhala, diangkat sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan ayah yang melakukan ataupun membuat berhala. Jadi tuan-tuan, ini merupakan suatu perkara yang merasakan bahawasanya ujian yang begitu besar, dan sehingga kan Ibrahim bila mana orang mula mengetahui bahawasanya Ibrahim tidak menyembah berhala, Ibrahim ini adalah utusan Allah, sehingga kan Azar, ayah beliau, menyatakan bahawasanya Ibrahim ini adalah orang yang hilang akal dan juga mempunyai sikap yang bodoh. Dan kemudian itu adalah suatu perkara yang sebenarnya siapa yang rugi dan siapa yang bodoh. Kita harus melihatkan pada persepsi sedemikian rupa. Kerana ayahnya menyatakan bahawasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hilang akal dan bersikap bodoh. Sedangkan kalau kita fikirkan, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim untuk berada dalam keadaan keimanan, berada dalam keadaan kemanfaatan, berada dalam keadaan kasih sayang yang tidak merugikan. Tetapi apa yang ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengajak, walaupun Nabi Ibrahim diuji pada tahap yang bertemu dengan Raja Namrud, bertemu dengan ayahnya Azar. Kita lihat dalam Al-Quran, begitu indah Allah Subhanahu wa taala susun. Tuan-tuan boleh simak di dalam suratul Maryam pada ayat yang ke-44 ke 45. Dalam surah Maryam, dalam surah yang ke-19 pada ayat yang ke-44 dan hingga yang ayat yang ke-45. Apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam nyatakan? Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala gambarkan dialog. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan ayah beliau. Ya abati, la ta'budu syaitan. Inna syaitana kana lirrahmana asiyya. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu
durhaka kepada Tuhan yang pemurah. Ayatnya lembut tuan-tuan. Ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku. Dia tak ada dengan terus-terus mendatangkan pada satu keadaan bahawasanya, oi, jangan sembah berhala, kau ni bodoh lah. Sebab apa sembah berhala? Sedangkan ini adalah satu kerugian. Tak. Tapi Nabi Ibrahim mendekati ayahnya tetap dengan penuh hormat dengan perkataan ya abati. La ta'budu syaitan. Wahai ayahku, wahai bapakku, adalah satu perkataan yang begitu lembut. Hatta sekalipun dilihat daripada sudut pentafsiran Ibnu Ashur juga meletakkan bahawa inilah ayat antara ayat yang lembut yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budu syaitan. Ianya bukanlah suatu perkataan la ta'budu syaitan, la ta'budu syaitan. Dia adalah suatu ayat yang hanya sekadar memberikan satu perkataan yang kata orang tu nak menjelaskan sesuatu. Ianya bukan suatu perintah. Seperti mana janganlah kamu, tak. Tapi la ta'budu syaitan. Janganlah kamu menyembah syaitan. Kerana berhala itu adalah syaitan, tuan-tuan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, Nabi Ibrahim menyatakan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Kerana sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian disambung, ya abati, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna li syayatin waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Jadi ayat 44-45 merupakan satu dialog yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Kalau tuan-tuan melihat di dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim memberikan suatu kategori yang kita katakan sebagai jangan sembah syaitan, jangan sembah berhala. Dan Nabi Ibrahim datangkan fakta, datangkan sebab kenapa tak boleh sembah syaitan. Sama juga ketika mana kalau katalah kita nak berpindah kepada konteks hari ini, kita bercakap dengan anak-anak jangan keluar sebagai contoh. Kita tak cakap jangan syirikkan Allah, tak. Sebab kita berada dalam keadaan keislaman, alhamdulillah. Tetapi nak menyatakan kita pindahkan cara dialog Nabi Ibrahim dalam ayat yang ke-44 tadi tu, kita pindahkan kepada konteks kita pada hari ini, bagaimana nak bercakap dengan anak. Kalau katalah kita selama ini menyatakan, wahai anak jangan keluar. Kita tak cakap wahai anak pun. Kita cakap jangan keluar. Dengan suara tonasi yang begitu tinggi, memberikan satu gambaran bahawasanya marah, ataupun memberikan satu amaran, kau jangan keluar dengan biji, dengan mata yang terbesar dan sebagainya, tuan. Tetapi Nabi Ibrahim memberikan, jangan sembah syaitan. Dan Nabi Ibrahim berikan sebabnya, kenapa jangan sembah syaitan. Dinyatakan bahawasanya sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi kita harus lihat adalah dialog Nabi Ibrahim, bukan hanya sekadar wahai ayahku ya abati la ta'budu syaitan, berhenti situ, tak. Tetapi diberikan suatu sebab, diberikan suatu kenapa tak boleh sembah. Sama juga seperti kita jangan keluar rumah. Kenapa jangan keluar rumah? Itu juga perlu diperjelaskan. Dan kemudian dilihatkan pada ayat yang ke-45, dalam masa yang sama diberitahu kepada ayah dia jangan sembah syaitan, jangan sembah syaitan, sesungguhnya syaitan ini durhaka. Tapi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim cuba mengambil hati ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kalau kamu ni sembah berhala dan sehingga menyebabkan kamu ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu berkawan dengan syaitan. Nabi Ibrahim berdialog dengan sebab, Nabi Ibrahim berdialog dengan fakta dan kemudian mengambil dengan emosi. Jadi tuan-tuan boleh perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan dialog itu bukan hanya sekadar suatu yang bersifat keras, yang suatu sifat yang bukan bersifat kata orang tu ketegasan yang tidak bertempat, tetapi ada sikap emosi selepas itu. Ya abadi, ini akhaf,
Aku takut wahai ayahku. Kalau kamu terus menyembah kepada syaitan, aku takut Allah akan turunkan azab. Tapi tuan-tuan, ketika mana Nabi Ibrahim berdialog sedemikian rupa, ayah beliau menjawab pada ayat yang ke-46. Jadi tuan-tuan boleh melihat daripada surah Maryam, dari ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Dalam ayat yang ke-46, Azar menjawab. Ayah dia menjawab. Ayat yang 47 pun Azar menjawab. Jadi dua ayat Nabi Ibrahim, dialog Nabi Ibrahim dengan Azar, 44, 45, 46, 47, Azar menjawab kepada Nabi Ibrahim. Kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-46, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Qala araghibu anta an alihati Ibrahim la'in lam tantahi la'arjumannaka wahjurni maliyan. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka nescaya kamu akan kurejam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Nabi Ibrahim berikan sebab kenapa tak boleh sembah syaitan dan ditarik emosinya supaya bahawasanya faham. Kenapa aku takut kau sembah berhala, engkau sembah syaitan, kenapa aku takut? Tetapi Azar menjawab dengan seolah-olah bahawasanya ada sedikit merasakan bahawasanya hebat dan sebagainya. Qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci sangat dengan berhala dengan Tuhan-Tuhan aku ni, ya Ibrahim? Kalau kamu teruskan, la illam tantahi. Kalau kamu tak berhenti untuk menghina berhala-berhala aku, penyembahan aku. Azar ugut kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka. Aku akan rejam kamu dan kemudian jangan kamu balik. Wahjurni maliyan, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Itu adalah suatu perkara yang harus dibayar oleh Nabi Ibrahim untuk ajak ayah dia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan berhala. Kenapa nak sembah berhala? Tinggalkan. Jadi tuan-tuan, dia adalah suatu perkara yang terkadang manusia bila mana di dalam zulumat yang begitu panjang dan merasakan bahasanya untuk mendapatkan nur, untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah suatu perkara yang perlu didekati dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah yang ke-47. Maaf tuan-tuan, tadi saya menyatakan bahawa ayat ke-44, ayat 45 adalah dialog Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Kemudian ayat yang ke-46, Nabi Ibrahim dijawab oleh Azar. Maknanya Azar menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian pada ayat yang ke-47, sebenarnya adalah jawapan Ibrahim kepada Azar kembali. Apa yang dikatakan? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Indahnya dialog ini Allah berikan. Nabi Ibrahim ketika mana ditentang oleh ayahnya, kalau kamu cakap lagi, kalau kamu mengata lagi tentang berhala-berhala aku, sembahan-sembahan aku, nescaya aku akan rejam kamu dan tinggalkan aku buat selama-lamanya. Tapi Nabi Ibrahim jawab tuan-tuan, seandainya kita pindahkanlah kepada keadaan kita pada hari ini tuan-tuan, dalam keadaan kita kelemahan daripada sudut emosi, tidak ada kukuhnya, ketika mana kita bertengkar, ketika mana kita bergaduh tuan-tuan, pasti kita tak akan jawab seperti mana Nabi Ibrahim AS. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu dan aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadamu. Ya Allah tuan-tuan, Nabi Ibrahim dalam keadaan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Khalil, orang yang cinta dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Didatangkan ujian ayahnya adalah seorang pembuat berhala, penyembah berhala. Dia ajak berdakwah akan direjam, ada diperintahkan untuk ditinggalkan. Tetapi Nabi Ibrahim menjawab kembali, aku akan minta kepada Tuhanku untuk Tuhanku ampunkan kamu. Kerana aku ni dekat dengan Tuhan aku. Jadi tuan-tuan, dia adalah suatu perkara yang begitu indah. Qala salamun alaika. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Dia mengharapkan, masih mengharap, semoga ada keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Azar. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan minta ampun bagimu kepada Tuhan. Nak minta ampun dengan Allah untuk dosa ayah dia tu. Jadi ini adalah satu usaha yang begitu hebat, tuan-tuan. Usaha yang begitu besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Seandainya kita melakukan ibadah kurban, tiap tahun kita melakukan ibadah kurban, kita bukan hanya sekadar mengambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Ibrahim nak menyembelih Nabi Ismail, tetapi ambil daripada seluruh penceritaan Nabi Ibrahim AS. Sifat keikhlasannya, sifat tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sifatnya ketika mana melayani ayahnya yang seorang menyembah berhala. Dia mempunyai sifat yang cukup santun, mempunyai sifat yang cukup penyayang. Seandainya kita melakukan ibadah kurban, kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal kebajikan, ketika mana kita tidak melakukan di Singapura, kita melakukan di luar negara, dan kemudian daging-daging itu kata orang tu diberikan kemanfaatan kepada mereka penduduk-penduduk yang memerlukan, itu adalah suatu kerja yang amal kebajikan yang kita dapat. Seperti mana sifat ataupun sikap Nabi Ibrahim AS kerana suka menjadi manusia yang muhsin, orang yang melakukan amal kebajikan. Jadi tuan-tuan, kalau katalah Singapura tak ada kambing pada tahun ini, saya yakin tuan-tuan mempunyai kemampuan yang lebih, maka salurkanlah bantuan ataupun salurkanlah amalan korban kepada Masjid Al-Istiqamah. Lakukan, laksanakan. Tak kiralah di mana sekalipun, baik di Indonesia, baik di Australia, untuk dibawa kembali balik ke Singapura, lakukanlah. Dalam memberikan sokongan kepada Masjid Al-Istiqamah untuk melakukan ibadah korban. Walaupun korban itu tidak dapat dilakukan di Singapura, tapi mudah-mudahan dengan amal soleh, tuan-tuan, mengambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Ibrahim ini dapat memberikan kesan dalam kehidupan kita. Kita tak dapat nak lakukan di Singapura tahun ini kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh dunia tentang COVID, maka kita salurkanlah ibadah korban kita melalui Masjid Istiqamah untuk kita laksanakan di luar negara. Tidak menjadikan masalah, tuan-tuan. Jangan merasa sedih, jangan merasa hiba bahawasanya tahun ini tidak dapat berkorban di Singapura, tetapi kemanfaatan yang tuan-tuan berikan, terutama sekiranya melakukan di negara-negara yang begitu jauh, negara-negara yang begitu orang kata yang amat memerlukan, yang mungkin kalau katalah buat di Indonesia, mungkin ianya adalah suatu perkara yang dapat dimanfaatkan. Mungkin ramai di kalangan orang-orang yang ada di sana tidak dapat makan daging hanya sekadar setahun sekali, maka tuan-tuan telah mendapat pahala. Dan malahan para ulama juga menyatakan bahawasanya melakukan ibadah kurban itu jumlah yang sama kalau sekiranya disedekahkan. Sebagai contoh, Masjid Istiqamah melakukan ibadah kurban. Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh semak bagaimana keadaan ataupun apa yang dilakukan di Masjid Istiqamah, melakukan overseas korban dengan harga 210 seekor kambing untuk dilakukan di Rohingya, di Indonesia, di Yaman, di Somal. Dan tuan-tuan, ini adalah negara-negara yang memerlukan daging. Maka tuan-tuan, jadikanlah mempunyai sikap seperti Ibrahim untuk lakukan muhsin, untuk melakukan keisanan. Ketika mana kita melakukan perbuatan tersebut, mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau katalah kita memberikan sedekah kepada orang lain dengan jumlah 210, sedangkan kita melakukan ibadah korban itu lebih afdal, ibadah korban itu lebih hebat daripada bersedekah dengan jumlah yang sama. Jadi tuan-tuan, jadikanlah peristiwa Nabi Ibrahim ini sebagai suatu perkara yang kita nak dekat untuk merasakan bahawasanya kita nak melakukan amal soleh, kita nak merasakan muhsin,
maka ibadah korban ini haruslah dilihat suatu amalan yang mengambil bukan hanya sekadar peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tetapi daripada awal. Jadi tuan-tuan, bila mana Nabi Ibrahim AS berdoa ataupun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Apa yang Allah tegur? Ketika mana Nabi Ibrahim menyatakan kepada Azar bahawasanya dia akan minta ampun kepada Tuhannya berkenaan dengan dosa ayahnya, Allah menjawab dalam surat Taubah. Allah jawab dalam surat Taubah pada ayat yang ke-114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim terlepas dari dirinya padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut lagi penyantun. Jadi tuan-tuan, ini merupakan suatu perkara yang kita harus lihat bahawasanya bukan semua perkara kalau katalah orang itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu adalah urusan Allah. Sama juga dengan Nabi Ibrahim, Allah tegur bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menegur kepada Ibrahim bahawasanya tidak lain hanyalah kerana suatu janjian yang telah diikrarkan kepada bapanya, maka tak kala jelas itu Ibrahim bahawa bapanya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi tuan-tuan, ini merupakan suatu perkara yang perlu kita lihat. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, kita juga harus faham bagaimana perasaan ataupun seorang anak yang merasakan bahawasanya tidak dapat membela. Dan malahan Nabi Ibrahim ketika mana diusir oleh ayahnya nak menerjam, tetapi bukan hanya sekadar Nabi Ibrahim direjam, tetapi Nabi Ibrahim merejam seluruh berhala yang ada. Apa yang berlaku pada peristiwa ini mungkin semua mengetahui. Bahawasanya Nabi Ibrahim pernah memecahkan seluruh berhala yang ada ketika mana kaum itu semuanya pergi melakukan perayaan, dan kemudian Nabi Ibrahim tak pergi. Dia menyatakan bahawasanya beliau sakit. Dan akhirnya beliau memecahkan. Di dalam sebahagian kitab sejarah menyatakan, sebelum Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala yang ada, diberikan makanan yang dihidangkan ke berhala-berhala tersebut, pergilah, makanlah. Tapi berhala tak memberikan, kata orang tu tidak memberikan timbal balik, tidak memberikan, kata orang tu tak ada reaction. Lalu Nabi Ibrahim memecahkan seluruh berhala-berhala yang ada, kecuali ditinggalkan satu yang paling besar. Dan kemudian yang paling besar itu diletakkan kapak. Ada yang menyatakan dalam kitab sejarah menggunakan tangan. Tapi wallahualam bisawab, ini adalah bergantung kepada beberapa kitab sejarah yang ada. Dan kemudian kapak itu digantung dan diletakkan kepada yang begitu besar. Dan bila mana ditanya kepada orang-orang yang sekeliling bila pada balik daripada perayaan, siapa yang memecahkan? Mereka menyatakan Ibrahim. Lalu Ibrahim dipanggil. Lalu Ibrahim menyatakan, kalau betul lah aku pecahkan, sedangkan yang berhala yang paling besar itu ada padanya kapak, tanyalah padanya. Dan mereka menyatakan bahawasanya mereka ini tidak kata orang tu berhala itu tidak dapat berkata apa-apa. Tapi apa yang paling mudah nak dinyatakan? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini ataupun live ini dapat tahu kisah tersebut. Tetapi apa yang saya nak bawakan dengan lebih dekat, bagaimana Nabi Ibrahim AS berhadapan ketika mana ujian itu diberikan kepadanya dalam keadaan yang Nabi Ibrahim dicampak. Nabi Ibrahim diberikan ataupun Nabi Ibrahim harus dibakar. Mereka memerintahkan kepada kata tu rakyat pada ketika itu, maka dirikanlah satu bangunan. Dalam surah Safat pada ayat yang ke-97, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam masa yang sama juga dalam surah Al-Anbiya, dia nyatakan dalam ayat yang ke-68, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, qalu hariquhu wansurhu alihatakum in
fa'ilin. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Jadi dalam ayat surah Safat, ke rakyat di situ diarahkan untuk membina suatu bangunan ataupun unggun api yang begitu tinggi sampai di atas dicampakkan kepada Nabi Ibrahim AS. Dalam surah Al-Anbiya pula mencabar kepada pengikut itu, menyatakan bakarlah dan kalau katalah dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Buat. Kalau kamu betul-betul nak bertindak. Kemudian api itu membakar dan Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim mempunyai mukjizat. Nabi Ibrahim dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasannya itu membenarkan logik akal kita susah nak menerima, tuan-tuan. Tapi janganlah kita buat pula. Kan? Kita buat unggun api, kita campakkan diri kita, kita nak jadi seperti Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, itu adalah kerja gila, tuan-tuan. Tetapi nak menyatakan bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika mana api sedang menyarak, api sedang kata orang tu membakar. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-69. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada api untuk menjadi sejuk, tak terbakar, tuan-tuan. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim dalam berdakwah itu perlu kita jaga. Pengorbanan yang kita lakukan dalam ibadah korban, kita harus menghargai seluruh pakej pengorbanan tentang Nabi Ibrahim AS. Dan bukan hanya sekadar mengambil peristiwa Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail. Tidak. Tetapi secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberikan suatu permulaan bagi kita supaya pada tahun ini agak berbeza, agak kelainan, supaya kita merasakan ibadah korban ini adalah suatu ibadah korban yang benar-benar kita mengikut kaedah sejarah Nabi Ibrahim AS, bagaimana sikap Nabi Ibrahim AS. Orang yang bukan hanya sekadar tunduk dan patuh, benar-benar ikhlas kepada Allah SWT sebagai seorang yang penyayang, sebagai seorang yang mempunyai kelunakan hati ketika mana berdialog dengan ayahnya sendiri, mempunyai hati yang ketika mana ayahnya menolak tetapi tetap berusaha untuk berdoa kepada Allah SWT, tetapi Allah menegur kepada Nabi Ibrahim AS kerana ayah kamu ini adalah orang yang mensyirikkan Allah SWT dan dia ini adalah musuh Allah. Tetapi ke dalam keadaan kita pada hari ini, seandainya kita mempunyai ahli keluarga yang sama agama dengan kita, kemudian kita nak doa, mungkin dia tak solat, mungkin dia tak sempat, tak membaca Al-Quran, degil dan sebagainya ataupun nakal, maka tugas kita bacalah doa kepada Allah SWT supaya diberikan hidayah. Kita nak minta hidayah kepada Allah. Kita nak minta hidayah daripada Allah SWT untuk orang yang belum Islam, untuk orang yang mungkin masih belum berada dalam keadaan Islam tetapi belum benar-benar faham. Itu adalah dibenarkan. Seperti mana Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT agar dimasukkan dua Umar, antara Umar ataupun Abu Jahal, dan kemudian Allah SWT masukkan Umar bin Khattab. Jadi ini merupakan Allah SWT berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah untuk didatangkan hidayah. Maka itu adalah dibenarkan. Jadi tuan-tuan, daripada awal perkongsian ini, mudah-mudahan memberikan suatu kemanfaatan, berikan satu penekanan kepada kita bagaimana sikap Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian saya tutup perkongsian kita pada hari ini dengan doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim didatangkan, dihimpikan dengan peristiwa ayahnya, nak direjam, nak dihalau dan sebagainya, dan kemudian dicampakkan ke dalam api. Dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-26 daripada ayat yang ke-87 hingga 89. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'un wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Dalam masa yang sama, ketika mana kita melihat doa tersebut,
dalam Dr. Profesor Wahbah Zuhaili menyusun kembali, meletakkan suatu doa Nabi Ibrahim yang begitu tersusun yang boleh kita amalkan dalam konteks kehidupan kita hari ini. Jangan jadikan Al-Quran hanya sekadar suatu bacaan, jadikan Al-Quran sebagai satu kisah yang boleh kita ambil pengajaran. Dr. Wahbah Zuhaili menyusun kembali doa yang telah diminta oleh Nabi Ibrahim AS dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-87 hingga 89. Apa doanya tuan-tuan? Jadi sama-samalah sebagai menutup sesi pada hari ini, sesi yang kedua. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama-sama mencari, menggali bagaimana Nabi Ibrahim AS bersama ahli keluarganya. Bagaimana Nabi Ibrahim AS beremosi dengan ada dua orang isteri yang kemudian terpisah dan sebagainya, dan bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika mana melakukan konflik sedemikian rupa. Jadi tuan-tuan, saya mengajak pada tuan-tuan yang mempunyai rezeki, waktu masih ada, dalam masa yang ada ini, lakukanlah ibadah kurban dan ambillah seluruh penceritaan Nabi Ibrahim daripada awal sehingga akhir sebagai perubahan dalam hidup kita ketika mana kita melakukan ibadah kurban. Bukan hanya sekadar peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, saya berulang berkali-kali, tetapi jadikanlah peristiwa Nabi Ibrahim AS ini sebagai satu sandaran. Peristiwa Nabi Ibrahim ini sebagai satu sandaran supaya ibadah korban kita ini benar-benar berkesan. Dan kemudian saya mengajak ataupun saya menggalakkan kepada para jemaah untuk menyokong, meneruskan sokongan kepada Masjid Al-Istiqamah dalam urusan ibadah korban di luar negara, iaitu dengan harga 210 seekor kambing, di mana ibadah korban akan dilakukan di Rohingya, di Indonesia, di Surabaya, dan juga di Yaman, dan juga di Somal. Dan kemudian bagi mereka yang mungkin mempunyai ada harta yang lebih, ada rezeki yang lebih, nak lakukan ibadah korban seekor lembu. Maknanya daripada kambing tadi 210, maka seekor lembu adalah $500 bagi melakukan ibadah korban di India, dan juga $1,100 untuk melakukan di Kenya. Jadi tarikh tutup tu 24 Julai, sikit lebih kurang insyaAllah kita ada lagi 2 minggu tu, tuan-tuan. Jadi fikirkanlah, kumpulkanlah duit dan sebagainya untuk dalam masa yang ada ni, apa yang ada kita lakukan. Tak mampu melakukan ibadah korban lembu, kita lakukan kambing. 210 boleh saja tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan mendapatkan keberkatan. Jadi sama-samalah tuan-tuan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian sama-samalah kita membaca ataupun menghayati apa yang disusun kembali oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz beliau di dalam menyatakan, menyusun kembali doa Nabi Ibrahim AS. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil. Ya Allah, janganlah engkau membuka aibku, wahai Rabbku, dan janganlah pula menjadikan diriku hina di puncak persaksian manusia di hadapan Rabb seluruh alam, serta berdiri untuk menerima balasan dan hisab. Itulah hari yang tidak bermanfaat harta seorang hamba dan keturunan. Tidak bermanfaat padanya kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan dan keraguan serta kemunafikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan, itulah susunan kembali yang telah ditulis ataupun disusun kembali oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz beliau dalam membicarakan doa Nabi Ibrahim AS pada surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-87 hingga ke-89. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat. Apa yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর ও নদী. Beten